Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Cikgu Nik Fatini dalam kelas sains lah untuk ajar awak tajuk hari ni. So, hari ni kita akan belajar tajuk berkenaan dengan mesin. Itu mesin. Dan kita sebelum tu cikgu nak tunjukkan dulu gambar alat tulis yang awak familiar. Okey. Okey, ni gambar apa? Ni adalah gambar gunting. Yang kedua adalah pengasah pensel dan yang ketiga adalah pita pembetulan atau correction tape. Okey, kenapa cikgu tunjukkan gambar alat tulis ni? Sebab gambar alat tulis ni apa yang awak faham tentang fungsi alat tulis yang cikgu tunjukkan ni? Fungsi gunting kita tahu adalah untuk mengguntingkan kertas, maksudnya untuk memotong kertas daripada kepada yang lebih, contohnya kalau awak kertas yang besar kepada yang lebih kecil atau mengikut bentuk lah kan. Fungsi menggunting tu kita tahu dia macam memotong kertas lah kan. Untuk pengasah pensel, nama pun pengasah pensel, of course lah fungsi dia untuk mengasah pensel iaitu untuk menajamkan pensel supaya kita lagi tulisan kita lagi kemas semasa menulis. Dan pita pembetulan ataupun correction tape dalam bahasa Melayunya adalah pita pembetulan. Fungsi dia adalah untuk membetulkan apa yang kita tulis salah. Contoh kalau kita tulis pita pembetulan ni digunakan untuk orang-orang yang guna pen lah. Contohnya dia nak tulis saya tengah makan ataupun saya berjalan ke sekolah tapi dia tersilap. Tersilap tulis ejaan. So bolehlah guna pita pembetulan untuk tuliskan balik apa yang dia salah. Kenapa cikgu tunjukkan alat tulis ni? Adakah kita akan belajar berkenaan alat tulis? Saya pun sangat-sangat pasti yang awak semua tahu dan kenal alat-alat tulis yang cikgu tunjukkan ni. Malah ada juga dekat rumah awak kan. Jadi dekat sini cikgu nak bagi tahu bahawa alat-alat tulis yang cikgu tunjukkan ni, percaya atau tidak, ianya merupakan mesin. Kenapa dikatakan gambar yang cikgu tunjukkan ni termasuk dalam kategori mesin? Kalau saya tanya awak semua, apa mesin yang ada dekat rumah awak? Awak ada terfikir ke yang awak akan cakap gunting, pengasah pensel, pita pembetulan? Tidak kan? Semestinya awak akan bagi lagi perkataan, contohnya awak akan kata mesin basuh. Sebab ada perkataan mesin dekat depan tu. Jadi awak tak akan terfikirlah benda yang awak tengok ni, benda yang awak tengok sangat simple tapi sebenarnya ianya adalah mesin. Sebelum cikgu bagi penerangan yang lebih lanjut, kita akan tengok apa objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu 2. Yang pertama, awak akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 daripada 7 jenis mesin ringkas dengan betul. Yang kedua, awak akan menjelaskan sekurang-kurangnya 4 daripada 7 jenis dan kegunaan mesin ringkas dengan betul. Maksudnya hari ini kita semua akan belajar berkenaan dengan mesin ringkas. Untuk mesin ringkas ni, tadi kita dah berkenalan dengan contoh-contoh mesin ringkas seperti gunting, pengasah pensel, pita pembetulan. Jadi untuk itu lebih baik kita kena tahu sebelum kita dan awak mungkin ada lagi tertanya-tanya kenapa gunting adalah mesin. Jom kita berkenalan dengan maksud mesin ringkas. Mesin ringkas ialah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Jadi dekat sini kalau awak tengok balik dekat dengan yang pertama, iaitu cikgu bagi contoh gunting, cikgu bagi contoh pengasah pensel, cikgu bagi contoh pita pembetulan. Ketiga-tiga ni adalah
Contoh mesin ringkas. Kenapa mesin ringkas? Sebab ianya alat yang diciptakan kepada kita untuk melakukan kerja dengan lebih cepat. Tanpa gunting, kita tak boleh nak memotong kertas, membelah kertas menjadi dua. Agak sukar bagi kita. Awak mungkin boleh kata, oh boleh koyakkan saja, tapi hasilnya tidak sama macam awak gunting. Kalau awak gunting, hasilnya lagi kemas. Even awak guna pembaris sekalipun, hasilnya tidak kemas, akan masih lagi keluar lagi kertas-kertas dekat tepi tu. Jadi ianya tak kemas lah. Dekat sini manusia telah mencipta mesin ringkas gunting, iaitu alat yang membolehkan kita melakukan kerja apa, memotong kertas tu dengan lebih mudah dan cepat. Tu adalah penjelasan kenapa ianya dipanggil sebagai mesin. Boleh? Okay, kita masuk kepada jenis-jenis mesin ringkas dan fungsinya. Dekat sini awak semua akan belajar 7 jenis mesin ringkas dan kita akan go through satu persatu mesin ringkas bersamaan dengan fungsinya. Awak semua boleh buka buku teks muka surat 192. Okey, yang pertama adalah satah condong. Nampak kan dalam buku teks yang belah atas tu, satah condong. Apa itu satah condong? Satah condong ni ialah satu permukaan yang disendingkan dengan hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Kenapa ianya berada pada ketinggian yang berbeza? Barulah dinamakan condong. Maksudnya satu tinggi, satu rendah dan ianya disendingkan. Disendingkan tu condong lah, maksudnya berada dalam bentuk macam ni. Dan tujuannya kenapa satah condong ni berfungsi sebagai apa? Iaitu untuk memudahkan kita menggerakkan daripada beban satu aras rendah ke aras yang lebih tinggi. Dan contoh yang kita dapat lihat dekat bawah ni, yang pertama, cikgu bulatkan. Yang pertama adalah gelonsor. Gelonsor ni dapat memberi keseronokan lah kepada awak. Maksudnya awak boleh merasai sekejap awak berada di tempat yang atas, turun ke bawah. Faham ke? Dan yang ni adalah satah condong. Satah condong dan ini adalah tangga. Tangga merupakan salah satu contoh bagi satah condong. Maksudnya awak berada di tangga ni, dari aras bawah naik ke aras tinggi. Dan dekat dalam buku teks juga awak nampak dia nyatakan jalan raya bertingkat. Macam mana jalan raya bertingkat tu adalah berfungsi? Okay, dekat sini boleh nampak dia daripada bawah naik ke atas. Jadi bertingkat lah jalan raya ni, boleh nampak 1, 2, 3, 4. Dia macam saling berselirat macam tu. Ataupun dekat dalam gambar dalam buku teks lagi mudah faham, macam nak naik gunung. Jalan raya bertingkat maksudnya daripada gunung tempat yang rendah boleh naik kepada tempat yang tinggi. Dan dekat tepi ni yang gambar kedua iaitu satah condong untuk orang kurang upaya. Ni satah condong untuk orang kurang upaya. Dan biasanya satah condong ni ada juga dekat kedai-kedai yang kita gunakan untuk daripada troli, daripada lori keluar, nak tolak barang daripada tempat rendah ke tempat yang tinggi. Okay. Jadi lagi memudahkan kita lah nak mengangkat beban. Tak adalah susah nak, tak adalah terlalu berat. Kalau kita angkat je, terlalu berat sebab kalau adanya satah condong, kita boleh letak kat bawah dan kita tolak je ke atas. Tak perlulah kita angkat beban tu. Contoh kotak yang berat ke apa, tak perlulah awak nak angkat. Okay. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua, iaitu skru. Skru pun termasuk dalam contoh jenis mesin ringkas. Yang pertama, skru. Skru ialah sejenis mesin ringkas yang mempunyai satah condong berlingkar yang dinamakan bebenang. Tujuannya adalah digunakan untuk menyatukan dan mengetatkan dua kepingan objek yang bergabung. Contohnya skru, jak kereta, gerudi tangan. Okey, ni adalah skru.
Nampak kan? Ni adalah skru. Ada lingkaran tu kita panggil dia berbenang. Dan kalau ada yang terfikir, ada yang tertanya-tanya jet kereta tu macam mana? Macam ni. Ni adalah jet kereta. Maksudnya jet kereta pun salah satu contoh skru lah. Okay. Dan boleh tengok lagi dalam buku teks muka surat 152, skru pada mentol ada berbenang, skru pada botol. Botol yang awak, jangan botol kaca yang macam botol, mana-mana botol, botol minyak ke botol yang awak buka yang ada berbenang, tu skru pada botol. Kita panggil skru juga sebab dia menggunakan konsep yang sama, konsep yang ada berbenang. Lepas tu skru pada pemegang kaki retort. Yang ni kalau kita berada di sekolah sekarang, semestinya lagi fun, lagi saya boleh tunjukkan alat-alat dalam makmal yang menggunakan mesin-mesin ringkas ni. Okay? Kita masuk pula kepada yang ketiga iaitu tuas. Dari gambar ni awak boleh nampak sebenarnya tuas tu apa? Tuas tu apa? Tengok gambar. Ni gambar ni orang tengah buat apa ni? Ni tengah buat kerja kayu, pegang penukul, ni nak buang paku. Okey, yang ni adalah situasi yang ditunjukkan dalam muka surat 193. Ada rakan dia bernama Melissa, kita tak nama Melissa, susahnya hendak buka penutup tin ini, tolong. Dan Maylin mendengar, alah senang je, gunakan sudu. Sudu bertindak sebagai, nampak tak sini? Sebagai tuas untuk membuka penutup tin dengan mudah. Apa itu tuas sebenarnya? Tuas-tuas ni adalah dia ada fulcrum. Okay. Penutup tin bertindak sebagai beban. Ni adalah beban. B, beban. Hujung sudu yang menyentuh tin adalah fulcrum. F, fulcrum. Apa itu fulcrum? Fulcrum ni adalah titik tumpuan. Tapi kita letak istilah dia adalah fulcrum. Okay? Titik tumpuan. Maksudnya semua tekanan tu berada di titik tu. Sementara itu tangan Rani yang memegang sudu ni bertindak sebagai tangan ni bertindak sebagai daya. Nampak tak? Tangan ni bertindak sebagai daya. Okay. Tuas terdiri daripada sebatang rod yang bergerak pada satu titik yang dinamakan, nampak tak? Satu titik yang dinamakan sebagai fulcrum. Ni titik tumpuan ni dinamakan sebagai fulcrum dan biasanya kita letak simbol F. Simbol F digunakan untuk mengangkat dan menggerakkan objek dengan mudah. Ada tiga bahagian beban. Iaitu beban, daya, fulcrum. Beban ke atas, daya ke bawah. Kenapa beban ke atas? Sebab bila daya ditekankan, beban tu akan naik. Okay? Dan di sini awak boleh tengok juga dalam buku teks tu, ada ditunjukkan contoh-contoh tuas. Yang ni orang sedang mock. Orang sedang mock pun macam ni, yang simple macam ni pun awak boleh kaitkan dengan sains. Sains ni adalah berkenaan dengan kehidupan di sekeliling kita. Okay? Jangan terlalu fikir yang sains tu adalah benda-benda yang tak nampak. Tidak, sebenarnya sains awak boleh nampak di sekeliling kita. Okay, dekat sini orang tengah mop lantai pun kita boleh katakan berlakunya sains di situ iaitu tuas. Okay, yang pegang dia dekat atas ni adalah fulcrum. Dekat sini daya sebab tangan ni yang menggerak-gerakkan ni adalah beban. Okay, beban ke sini, daya tekan, ni adalah fulcrum. Manakala yang ni, maaf, yang ditunjukkan ni adalah
daya. Arah tunjukkannya adalah daya. Maksudnya kalau arah ke sini maksudnya bebannya akan bergerak ke sini jugalah. Okay. Dan kita teruskan juga dengan gambar yang ke sebelah, iaitu gambar penukul. Okay, dekat sini, dekat yang macam diletak sikit tu adalah fulcrum. Ni adalah daya menarik ke belakang dan beban. Beban ni tercabut. Fulcrum, ni botol penutup botol, fulcrum. Beban ni penutup botol, daya dikenakan. Maksudnya dia angkat ke atas macam tu tangan dia. Angkat ke atas. Daya dia tunjukkan, anak panah tu nak menunjukkan macam mana dia mengenakan daya tu. Maksudnya angkat ke atas ke kiri ke kanan ke. Macam tu lah. Dan ada juga soalan kebat diberikan. Lengan kita ialah mesin ringkas. Bagaimanakah lengan kita berfungsi sebagai mesin ringkas? Lengan ni, nampak tak? Walaupun lengan kita ni bukan diperbuat daripada besi ke apa, tapi ianya juga boleh berfungsi sebagai mesin ringkas. Sebab kita kena faham maksud dia. Maksud mesin ringkas adalah alat yang memudahkan kita untuk melakukan kerja. Jadi tangan ni memudahkan kita melakukan kerja sebenarnya. Orang yang, maaf sikit, kalau orang yang kurang upaya, dia kena bekerja dengan lebih sikit, kena belajar lebih sikit daripada kita macam mana cara nak menggunakan anggota lain yang ada dekat badan kita, dekat badan dia lah. Okay, macam mana lengan boleh berfungsi? Siku berfungsi sebagai fulcrum. F, daya dikenakan pada tulang ni, tulang dekat sini. Beban berada di tangan, maksudnya beban kat tangan lah. Lepas tu awak angkat ke atas macam tu. Boleh? Yang keempat adalah takal. Nampak kan yang ditunjukkan ni? Ni adalah takal. Takal terdiri daripada sebuah roda beralur yang boleh bergerak balas. Digunakan untuk mengangkat, menurun atau menarik beban apabila seutas tali atau rantai dilalukan pada alur itu. Menaikkan dan menurunkan bendera. Ni bendera kita. Okay, nampak tak? Dibuka buku teks muka surat 194. Okay, kat sini awak boleh nampak lah takal pada tiang bendera, nak menaikkan atau menurunkan bendera. Yang kedua, takal digunakan dalam kapal layar. Kapal layar juga menggunakan takal sebab dia nak mengubah arah bendera kapal layar tu ikut angin. Lepas tu, roda beralur, nampak tak? Ni dekat sini roda beralur, takal untuk mengangkat beban. Inilah digunakan cara-cara nak mengangkat beban. Biasanya beban ni dia daripada tingkat atas nak bagi ke bawah. Jadi dia letak kat sini dan buat turun slow-slow. Macam fungsi perigi, awak nak ambil air, itu pun menggunakan konsep takal. Bukan tangkal, ianya takal. Roda dan gandar. Okay, kat sini cikgu bukan nak tunjukkan berkenaan dengan beban ke apa, tapi kita nak fokuskan kepada roda kat sini. Roda dalam benda yang bulat ni, gandar adalah benda yang panjang tu. Roda dan gandar terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan gandar, digunakan untuk menggerakkan atau memutar sesuatu objek. Contoh sepanah, pini, pemutar skru. Tu ada typo sikit. Nampak tak kat sini? Ni adalah gandar dan roda. Nak buka tayar. Pilih air. Gandar, roda. Sama kat sini, skru, gandar, roda. Kita pergi pula kepada baji. Baji ni adalah benda segitiga ni lah. Apa itu baji? Jom kita sama-sama perhatikan maksud baji.
Baji ialah mempunyai satu atau dua satah condong yang tajam hujungnya digunakan untuk memisah, memotong atau menggerakkan, memegang dan memberhentikan objek. Contohnya cangkul, penyedal pintu, paku. Ini semua adalah objek yang boleh berfungsilah sebagai di atas sebab dia memisahkan, memotong, menggerakkan, memegang dan memberhentikan objek. Maksudnya salah satulah. Pisau, pisau termasuk dalam golongan yang mana? Pisau, tujuan dia adalah untuk memotong. Kalau pintu ni, tujuan dia untuk memberhentikan objek. Nampak tak yang kalau cangkul, tujuan dia adalah untuk memisahkan. Bolehlah kata macam memisahkan juga sebab dia nak korek tanah kan. Macam dia memisahkan lah. Nah, macam tu lah. Baji, cangkul, penyedal pintu, paku. Last sekali iaitu gear. Apa itu gear? Tu awak dah nampak gambar gear. Gear terdiri daripada roda atau silinder bergigi. Nampak kan tak gambar tadi ada macam gigi yang banyak. Mengubah arah pada kelajuan pergerakan bahagian-bahagian lain dalam sesuatu mesin yang lebih kompleks. Contohnya pita pembetulan, jam tangan dan pemutar telur. Pemutar telur dekat sini bukan pemutar telur yang Wix tu saja. Dia ada contoh dia boleh tengok dalam buku teks. Kat sini boleh tengok pemutar telur. Yang ni ada ditunjukkan gear. Dalam jam tangan pun ada gear juga. Biasanya kalau beli jam tangan boleh tengok. Lepas tu pita pembetulan yang ada gear juga dalam pita pembetulan yang awak lagi nampak lagi clear lah. Pita pembetulan tu bukan. Maksudnya gear tu adalah silinder bergigi. Okay, maafkan saya. Dan kita pergi pula kepada lembaran tugasan. Siapkan tugasan yang cikgu bagi dalam grup WhatsApp. Gambar ni boleh hantar kat saya. Perkenal nama lepas siap nak hantar tu. Jangan lupa juga buat tugasan word wall. Nanti saya bagi juga link dalam grup WhatsApp. Dan boleh hantar gambar skor tu kepada saya. Okay, boleh PM saya lah. Dan rumusan pada hari ini saya dah letakkan dalam bentuk jadual. Kita belajar berkenaan dengan satah condong, skru, tuas, takal, roda dan gandar, baji, gear. Kita baca 7 kesemuanya mesin ringkas dan adalah ciri-ciri yang kita telah belajar tadi. So boleh baca, boleh tengok jadual ni semua, okay? Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe and share saya punya YouTube. Apa yang tak faham boleh terus tanya saya, terus WhatsApp. Bagi yang bukan anak murid saya, maksudnya bukan anak murid, maksudnya saya tak mengajar secara langsung. Awak tengok je YouTube saya, kira saya mengajar secara tidak langsung lah. Awak boleh tinggalkan komen untuk apa-apa pertanyaan. InsyaAllah kalau saya tengok ada, saya balas yang mana saya boleh jawab. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.